Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Kita sambung lagi perbincangan berkaitan dengan dalil kedua, iaitu as-sunnah. Kita berada pada tajuk Syurutul Malikiyah li qabuli sunnatil ahad. Apakah syarat-syarat di sisi ulama mazhab Maliki, ulama Malikiyah pada menerimakan hadis ahad. Jadi mereka meletakkan syarat pada hadis ahad, yang mana hadis yang bukan pada darjat tawatur ini, apa syarat untuk diterima? Ishtaratal Malikiyatu li qabuli khabaril ahad, telah mensyaratkan ulama Malikiyah untuk menerima khabar ahad itu, apa dia? Adamu mukhalafatihi li amali ahli Madinah. Mestilah khabar ahad itu tidak menyalahi amalan ahli Madinah. Wal hujjatu fi dhalik, apa hujah bahawa hadis ahad untuk diterima dan dipakai, diamalkan, mesti jangan menyalahi amalan ahli Madinah. Hujahnya anna amala ahli Madinah bimathabati sunnatil mutawatirah, kerana amalan penduduk Madinah itu seumpama sunnah mutawatirah. Ini mana ni? Ahli Madinah pada zaman tadwin itulah, pada zaman awal itu. Kerana masa itu masih lagi boleh kita katakan zaman yang dijadikan hujah perbuatan tabi'in dan tabi'in. Mereka ni hampir dengan Nabi SAW. Jadi jika menjadi amalan yang masyhur di kalangan penduduk Madinah, seakan-akan itu dikira sunnah mutawatirah. Li'annahum warithul amal, kerana mereka mewarisi amal an aslafihim, daripada orang-orang sebelum mereka, wa an rasul anir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pula diwarisi daripada Nabi SAW. Fa ka'anna amalahum bimanzilati riwayati wa sunnatil mutawatirah, maka seumpamalah amalan mereka pada darjat periwayatan dan sunnah mutawatirah. Wal mutawatiru, dan sebagaimana kita maklum, sesuatu yang pada darjat mutawatir yataqaddamu ala khabaril ahad, dia didahulukan, dia tu di depan, hukumnya dahulu sebelum ada khabar ahad. Wa ala hadzal asas, maka di atas asas ini, lam ya'khudh imamu malikun, Imam Malik tidak mengambil, tidak memakai hadis al-mutabayi'ani bil khiyari hatta yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli boleh khiyar sehinggalah mereka bersurai. Ini hadis berkaitan dengan khiyar majlis. Jadi ulama yang mengisbatkan khiyar majlis ni menggunakan hadis ini, bahawa dua orang yang berbeli, selagi mana dalam proses atau dalam kawasan ataupun dalam situasi pembelian itu masih belum mereka bercerai, masih di situ, mereka boleh, walaupun selepas beli mereka nak khiyar, mereka nak batalkan jual beli itu pun boleh. Jadi Imam Malik kata, tak, ini menyalahi amalan ahli Madinah. Faqad qala Malikun an hadzal hadis laisa li hadza indana haddun ma'ruf, tidaklah ini di sisi kami satu had yang ma'ruf, satu ketentuan yang diketahui. Wala amru ma'mulu bihi, dan perkara yang diamalkannya di Madinah, orang tak beramal ni. Jadi kerana itu dia ditolak berkaitan dengan khiyar majlis. Kama syaratu, sebagaimana ulama Malikiyah juga mensyaratkan alla yukhalifa khabaru al-ahadi usula athabitata wal qawaida mar'iyata. Janganlah khabar ahad itu dia menolak usul yang telah sabit dan kaedah yang diraih. Usul makna asas-asas dan kaedah yang telah dimaklumkan fi syariah, dalam syariat. Wa ala hadzal asas, di atas asas inilah lam ya'khudhu bi khabaril musarrah, mereka tidak beramal dengan hadis musarrah. Musarrah ni apa? Musarrah ni ialah haiwan susu yang tuan dia tidak perah susunya beberapa hari. Tujuan apabila dijual, bila susu contohnya kambing tidak diperah, nanti orang beli tu nampak susunya besar, lapuk susunya besar, jadi itu menarik orang, akan menggemarkan orang. Orang ingat ke kambing ini kambing yang banyak susu. Jadi Nabi SAW larang daripada perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dipanggil sebagai tasriyah. Musarrah, hadis musarrah, tasriyah musarrah ni ialah berkaitan dengan larangan Nabi bagi orang yang nak jual binatang yang nak digunakan susu. Mereka ni dilarang untuk tidak perah. Biar macam biasalah, perah macam biasa. Jangan cuba buat tipu daya sedemikian. Hadis itu maruya anin Nabi, itu yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, annahu qala la tasurrul ibila wal ghanam, jangan kamu melakukan tasriyah pada unta dan juga kambing.
Wa man ibta'aha, siapa yang telah belinya, fahuwa bi khairin nadharain, dia ada dua pilihan, ba'da an yahlibaha, setelah dia perahnya. Jadi orang yang beli tu ingat ke kambing tersebut banyak susu, dia perah. Bila perah-perah, didapati lepas 2-3 hari lah susu tu, kan kambing tu jenis yang banyak susu, tapi dia tidak diperah susu, menyebabkan jadi besar. Bila 2-3 hari nampaknya lepas itu susunya kembali asal sikit. Jadi orang itu diberi pilih. Seakan-akan dalam jual beli tu dia ada kena tipu lah. Maka dia nak pulang balik, dia ada dua pilihan. Setelah dia ayah libah, setelah dia perah itu, insya'a amsakaha, jika dia nak dia boleh simpan, ambil sajalah, teruskan jual beli. Wa insya'a raddaha, kalau dia nak dia boleh pulangkan balik, pulangkan kambing itu. Wasa'an min tamrin, dan kena pulangkan 1 gantan tamar. Sebab apa? Sebab kan dia telah ambil dan perah susu dalam beberapa hari yang dia guna kambing tu, dia dah minum susu, maka kembalikan juga bersamanya 1 gantan tamar. Okey, sekarang ni gantan tamar ni tujuan apa? Tujuan untuk menggantikan susu yang telah diambil. Lianna hadzal khabar, kerana hadis ini fi nadharihim, pada pandangan mereka, qad khalafal asla, telah menyalahi asas dalam masalah muamalat. Al kharaju bid dhaman, kharaj itu dengan dhaman. Kharaj itu makna hasil itu dapat dengan sebab kita tanggung. Apabila kita menanggung risiko, kita akan mendapat hasil. Kharaj ni makna hasil. Dalam erti kata lain, kaedah al-ghunmu bil ghurmi, hasil yang pendapatan itu dapat dengan sebab kita tanggung risiko. Sini juga sama, al-kharaj bid dhaman. Dalam situasi ini, apabila dia menanggung, patutnya tak perlu pulangkan apa-apa tamar ni. Kenapa nak pulangkan? Kerana kambing itu dalam mana tanggungan dia, maka hasilnya itu milik dia lah. Dia berhak mendapat hasilnya. Wa aslu, dan juga menyalahi wa asla anna inna mutlafa syai', asla anna mutlafa syai'i innama yughram mithluhu in kana mithliyan wa qimatuhu in kana qimiyan. Al mutlafa syai', sesuatu yang rosak daripada musnah pada sesuatu, innama yughram, hanya diganti, mithluhu, seumpamanya, kalau benda itu ada serupa, wa qimatuhu, dan diganti nilainya, in kana qimiyan, jika dia itu sesuatu yang qimi, yang ada, yang tak ada serupa tapi boleh dinilaikan. Benda yang ada serupa kena ganti yang serupa dengannya. Contoh, kita pinjam apa? Kita pinjam pen. Pen tu rosak, ganti pen yang sama dengannya sebab ada serupa. Tapi kalau tidak ada yang serupa, kena ganti nilai lah. Kita pinjam kambing orang, tiba-tiba mati dalam penjagaan kita, maka kita kena kambing, mana memang tak ada kambing yang serupa. Sebab mana boleh dapat kambing yang betul-betul serupa daripada berat, saiz dan seumpamanya. Jadi kena ganti nilai kalau dia itu benda yang ada yang dinilai. Maka dalam situasi ini sekarang ini, susu tersebut nak ganti apa? Susu telah hilang dah, susu telah diminum. Jadi tiba-tiba banyak mana susu Susu tu tak tahu, mungkin banyak mungkin sikit, tapi Nabi suruh dalam hadis ni 1 gantan. Jadi banyak ke sikit kena beri 1 gantan tamar. Itu menyalahi kaedah ini. Fala yadmanu fi itlafil mithli, maka tidak boleh diganti pada merosakkan benda yang ada serupa, jinsan ghairahu, jenis yang selainnya. Sekarang ni dia telah minum susu, tiba-tiba dia bayar dengan tamar, itu menyalahi juga, padahal susu tu ada yang serupa dengan dia. Fi itlafil misli jinsan ghairahu min ta'amin aw urud, daripada ta'am, makanan, aw urud. Urud ni makna barang. Jadi dalam kes ini, hadis ini menyalahi kaedah inilah pada pandangan mereka. Kemudian katanya, wa kadzalika lam ya'khudhu bi khabaril ikfa'al. Contoh yang lain juga, khabar ahad yang ditolak di sisi Malikiyah. Wa kadzalika lam ya'khudhu bi khabaril ikfa'il qudur allati tubikhat min al-ibil wal ghanam qabla qismatil ghanaim. Demikian juga mereka tidak mengambil dengan hadis ikfa. Ikfa ni makna Nabi suruh curah, Nabi suruh tuang dan curahkan kudur, peruyuk-peruyuk, allati tubikhat, yang dimasak, minal ibil, dalamnya daripada dimasak unta dan juga kambing,
qabla qismatil ghanaim, sebelum dibahagikan ghanimah. Okey, sekarang ni mereka berperang, sahabat Nabi berperang, tiba-tiba bila berperang sepatutnya kena bagi ghanimah dulu, ada bahagian daripada binatang-binatang ternakan yang dapat itu. Tiba ada sahabat diri sembelih, dia pun masak tanpa dibahagikan dulu ghanimah. Bahagian siapa ada tu? Maka Nabi SAW suruh tuangkan dan curahkan apa yang telah dimasak. Dia kata Malikiyah ini menyalahi bihujjati mukhalafatihi li asli, kerana dia menyalahi asal kaedah raf'il haraj, pada menghilangkan kesusahan. Sekarang ni benda dah masak dah, kalau kita curah dan tuangkan, buang je, maka menyebabkan pembaziran, menyebabkan banyak kerugian. Wal maslahatil mursalah, dan juga menyalahi kaedah maslahah mursalah. Maslahanya ialah sepatutnya diharuskan dan dibiarkanlah dan dinilaikan. Kemudian faqad kana yakfi an yuqala lahum, padahal memada bahawa Nabi kata kepada innama sadara ankum la yajuz, apa yang berlaku daripada kamu itu tidak harus, tak boleh kamu ambil senang-senang binatang ternakan itu untuk dimasak sebelum dibagi ghanimah. Thumma yu'dhana lahum bil akli minha, kemudian patutnya Nabi dah cukuplah memada, Nabi larang, kata tak betul waktu, tapi kemudian Nabi izinlah makan kerana tidak pembaziran. Fa itlaful matbuh, maka merosakkan makanan yang dimasak itu, ifsadun, itu satu kerosakan, munafin lil maslahah, menafikan bagi maslahah, mimma yadullu ala adami sihatil khabar, daripada perkara yang menunjukkan bahawa hadis tersebut atau berita tersebut tidak sah. Ya, itu pandangan Malikiyah. Mereka mensyaratkan syarat-syarat tersebut. Okey, kita tengok apakah syarat menerima khabar ahad di sisi ulama Hanafiyah pula. Syurutul Hanafiyati liqabuli sunnatil ahad. Syarat ulama Hanafiyah pada menerima hadis ahad. Alla takuna sunnatu muta'alliqatun bima yakthuru wuqu'uhu. Janganlah sunnah yang diriwayat, sunnah ahad itu berkait dengan perkara yang yakthuru wuqu'uhu, yang banyak berlakunya. Dengan istilah lain disebut ma ta'ummu bihil balwa, perkara yang umum, meratai ataupun umum perkara itu berlaku, tiba-tiba ada hadis yang diriwayatkan menyalahi apa yang berlaku secara umum itu. Di sisinya itu ketika itu tidak diterima hadis tersebut. Mereka meletakkan syarat jangan hadis tersebut berkait dengan perkara yang banyak berlaku. Li'anna ma yakunu kadzalika, kerana sesuatu yang demikian sifatnya la budda an yunqal an tariqi tawatur, tak dapat tidak mesti dia diriwayatkan dengan jalan tawatur. Bila ramai buat begitu, kalaulah hadis itu ada sabit dan benda itu berlaku dalam masyarakat dengan banyak, tentu ada periwayatan. Tidak akan sunyi ulama menerangkan hukum. Awis syuhrah, ataupun dengan jalan kemasyhuran. Hadis masyhur contohnya. Litawafurid dawa'i linaqli, kerana cukupnya sebab-sebab untuk adanya nukilan hadis menceritakan tentang perkara tersebut, kerana perkara itu banyak berlaku. Tentulah para ulama bila berlaku, tentu kalau ada hadis mereka akan riwayatkan hadis. Tiba-tiba tidak ada pun periwayatan hadis tersebut berlaku secara mutawatir dan menyalahi apa yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Itu menunjukkan bahawa ada kebarangkalian khabar ahad itu tidak sabit. Fa idza lam yunqal, apabila tidak dinukilkan ala hadzal wajhi, atas jalan ini, wa nukila an tariqil ahad, tetapi diriwayatkan atas jalan hadis ahad, dalla dzalika ala adam sihhati sunnah, menunjukkan bahawa itu tidak sah sunnah tersebut. Mithalu dzalika, contohnya raf'ul yadaini fi shalah, mengangkat dua tangan dalam sembahyang. Fa innahu ja'a an tariqil ahad, datang daripada jalan hadis ahad, ma'a umumil hajati ilaih, walha benda itu umum berhajat, angkat tangan. Tidakkah awal sembahyang? Sembahyang ni perkara yang meliputi dan menyeluruhi seluruh umat Islam. Litakrar salah, kerana berulangnya sembahyang fi kulli yaumin. Tiba-tiba ada hadis yang tidak ada tahap mutawatir. Tidakkah itu meragukan? Fala yuqbal, maka tidak diterima. Maka tidak dihukumlah pada kesunatan itu. Itu maksudnya. Kemudian syarat kedua, wa alla takuna sunnatu mukhalifatan lil qiyas sahih. Janganlah sunnah itu menyalahi bagi qiyas yang sahih. Walil usuli wal qawaidi thabitati fi syariah, dan menyalahi bagi usul dan kaedah yang telah sabit dalam syariat.
Wa hadza idza kana rawi ghaira faqih. Ini kalau rawi itu tidak faqih. Rawi yang meriwayatkan hadis bukan di kalangan ulama yang faqih. Li'annahu idza kana kadzalika, kerana jika demikian keadaannya rawi bukan faqih, faqad yarwi sunnah, boleh jadi dia riwayatkan hadis itu dengan makna saja, la bil lafzi, bukan dengan lafaz. Wa huwa amrun kathirul wuqu', dan itu perkara yang banyak berlaku. Fayafutuhu syai'un, maka boleh jadi akan hilang daripadanya sesuatu min ma'anil hadis, daripada makna-makna kehendak hadis, la yatafattanu lahu, yang mungkin dia tidak faham kerana dia bukan faqih. Fala budda minal ihtiyat, maka tak dapat tidak kena berjaga-jaga, bi alla yuqbalal hadithu, dengan bahawa tidak diterima hadis, fi hadhil halah, dalam situasi ini, idza kana mukhalifan lil usulil amah, jika dia menyalahi bagi kaedah usul yang umum, wa muqtadal qiyas sahih, dan menyalahi tuntutan qiyas yang sahih. Wa ala hadzal asas, atas asas inilah ulama Hanafiyah lam ya'khudhu bi haditsil musarrah, mereka juga tidak pakai hadis musarrah ni, hadis berkaitan binatang susu ni. Kama fa'ala Imam Malik, sebagaimana dilakukan Imam Malik. Imam Malik tak beramal juga, kerana menyalahi kaedah. Ulama Hanafiyah pun sama. Li'anna rawil hadis, kerana rawi hadis apa dia? Abu Hurairah ghairu faqihin indahum, di sisi mereka bukan faqih. Bukan faqih dengan maksud apalah, bukan pada tahap fuqaha sahabat. Adapun faqahatu dan juga ulama itu, ya, Abu Hurairah tidak dinafikanlah. Cuma di sisi mereka pada darjat kefaqihan para sahabat ni tidak dianggap pada ulama sahabat yang faqih. Cuma dia orang yang banyak riwayat hadis. Kama anna hadzal hadis, sebagaimana hadis ini, khalafal usula wal qawaida al muqarrarata, menyalahi usul dan kaedah yang telah ditermaktub, yang ditetapkan. Contoh, apa lagi dia menyalahi kaedah? Ka qaidat al kharaj bid dhamma, sama. Kharaj dengan dhamma kita dah terang tadi. Allati ja'at biha sunnah, yang datang dengannya sunnah. Wa hadhil qaidah taqtadi, kaedah ini memberi faham bi anna ghillatal ain. Ghillah ni makna hasil daripada sesuatu barang. Dalam kes ini ialah binatang susu tadi. Ghillah dia apa? Ghillah dia ialah susu tu lah. Binatang tu ain, barang itu, sesuatu haiwan tu. Jadi ghillah dia hasil daripada ialah susu. Susu itu takunu milkan, tentulah dia jadi milik, liman yakunu alaihi dhaman, bagi orang yang menanggungnya, inda halakil ain, ketika musnahnya barang. Okey, sekarang ni dalam tempoh pembeli beli kambing tadi. Tak, dia beli, contohkan, dia guna 2-3 hari. Maka dalam tempoh 2-3 hari dia pegang tu, tidakkah bila musnahnya, bila matinya haiwan tu, dia yang akan rugi, dia akan tanggung. Jadi al-kharaj bid-dhaman, selagi mana binatang itu dalam tanggungannya, hasil binatang itu menjadi milik dia. Maka dalam tempoh dia memiliki, dia menanggung binatang tersebut, hasil dia pun dia dapat. Itu al-kharaj bid-dhaman. Tiba-tiba kena bayar dengan satu gantang daripada tamak. Ini menyalahi kaedah. Okey. Wa ala hadza yajibu an yakuna al-labanu lil mushtari, maka tentulah wajibnya susu itu bagi pembeli, li'anna al-aina fi dhamani, kerana barang itu dalam dhaman tanggungannya. Kama anna hadzal haditha, sebagaimana hadis ini juga khalafa qaidata, menyalahi kaedah dhaman, tanggungan, al-qadiyati bi anna dhaman yakunu bimithli, tanggungan itu kita nak bayar dhaman ganti rugi itu mesti dengan mithli, benda sama. Idza kana al-mutlaf, kalau benda yang dirosakkan itu mithli, yang sama. Sekarang susu ada susu tak? Susu boleh mithli, sebab ada dapat susu yang dapatlah, ada susu jenis sama ada kan. Jadi patutnya bayar dengan susu lah. Tiba-tiba disuruh bayar dengan ganti dengan tamak. Okey. Yang seterusnya, alla ya'mala rawi, dan syarat seterusnya di sisi ulama Hanafiyah, janganlah rawi itu beramal bi khilafil hadis rawahu, menyalahi hadis yang diriwayatkan. Li'anna amalahu yadullu ala naskhi, kerana amalannya menunjukkan penasakhan hadis itu. Au tarkuhu li dalilin, ataupun yadullu ala tarkihi li dalilin akhar, atau menunjukkan bahawa dia tinggalkan beramal dengan hadis itu kerana ada dalil lain. Au anna ma'nahu ghairu muradin ala wajhi alladhi ruwiya fi, atau maknanya tidak dimaksudkan atas jalan yang diriwayatkan daripadanya, ataupun makna hadis itu bukan makna zahir itu. Boleh jadi. Jadi bila rawi itu sendiri tidak beramal atau tidak beramal dengan tuntutan hadis itu, ini menunjukkan bahawa hadis itu tidak diterima untuk beramal lah. Okey. Contohnya apa? Wa yumathiluna lidzalika, maka mereka
mendatangkan contoh demikian itu dengan hadis idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila menjilat oleh anjing dalam bekas air minuman seorang kamu, falsiluhu sab'an, maka basuhlah 7 kali. Maknanya curah air, contoh bekas air ada anjing minum, kita kena buang air itu dan kena basuh bekas tu 7 kali. Ihdahun nabi turab, salah satunya dengan tanah. Ini dipanggil kaedah sertu sertu. Fa innahum lam ya'khudhu bihi. Ulama Hanafiyah tak berpegang hadis ni. Basuh macam biasa, tak perlu basuh 7 kali. Kenapa? Li'anna rawil hadis, kerana yang meriwayatkan hadis kana yaghsilul ina' idza walagha fihi al-kalb thalathan. Rawi yang meriwayatkan hadis itu dia membasuh bekas bila anjing minum tu, dia basuh 3 kali saja. Dia tak basuh 7 kali. Jadi kerana itu mereka tidak menerima beramal dengan hadis ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.